Bayangkan sebuah patung yang boleh bergerak dan mengeluarkan bunyi aneh pada waktu malam, atau sebuah patung yang tiba-tiba ketawa walaupun telah dimatikan. Terdapat juga peristiwa seram mengenai patung labu-labu hingga ke patung Magic Mixes yang tiba-tiba hidup. Yang paling aneh pada video ini adalah sebuah patung misteri tanpa tangan di Formosa, Melaka. Maka tontonlah video ini sehingga penghujung. Di sini terdapat 5 kisah seram patung berhantu di Malaysia yang ramai tak sangka. Nombor 5. Patung Labubu. Menerusi video TikTok Kamimi Hadri, dia telah menceritakan pengalaman kisah seram mengenai patung Labubu yang pernah viral di media sosial sehingga meraih sebanyak 3.3 juta jumlah penonton di TikToknya. Difahamkan patung Labubu atau dikenali sebagai patung boneka iblis tersebut mula tular di media sosial apabila Lisa Blackpink memakainya, sehingga di luar negara ramai orang sanggup berhimpit dan berebut untuk membeli patung itu, dan harga patung tersebut juga semakin melonjak naik. Difahamkan lagi patung tersebut diciptakan oleh seseorang yang dikenali sebagai Casing Lung, di mana menurutnya dia terinspirasi untuk mencipta patung Labubu berdasarkan kisah dongeng Nordik. Kini di Malaysia juga sudah menjadi trend kerana ramai yang tidak sabar melihat karakter Labubu apa yang mereka boleh dapat. Labu, 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 labu. Namun ramai yang mengatakan ia terinspirasi daripada mitologi monster yang berasal daripada Hong Kong, iaitu Tauti, di mana ia dipercayai seekor monster yang sangat rakus sehingga boleh makan badannya sendiri. Memandangkan Labubu memang berasal daripada Hong Kong, oleh itu ramai yang mengaitkan ia dengan Tauti. Seterusnya, terdapat juga satu konspirasi yang mengatakan bahawa apabila patung Labubu diletakkan di dalam ruangan gelap kemudian disuluhkan ke arah patung itu, akan kelihatan satu bayangan iblis, iaitu di bahagian telinganya akan menjadi seolah seperti tanduk iblis dan mukanya akan menjadi sangat menyeramkan. Patung Labubu dan korang biarkan di dalam keadaan gelap, lepas tu korang suluh dia, korang akan nampak satu bayangan iblis di mana telinga Labubu tu akan menjadi seolah-olah seperti tanduk iblis dan muka Labubu akan menjadi sangat menyeramkan. Nombor 4. Patung Magic Mixes. Menerusi video TikTok Sally Hu, dia telah menceritakan pengalaman kisah seram yang dialaminya apabila patung Magic Mixes yang dia beli tiba-tiba menyala dan gelak dengan sendirinya sehingga meraih like sebanyak 270,000 di TikTok miliknya. Difahamkan mainan tersebut didatangkan dengan kuali mainan yang akan menghasilkan kabus, dan apabila kabus muncul, wujudlah patung mixi mewah yang tersembunyi di dalam kuali tersebut. Dia start berasap, dia dah start berasap. Difahamkan lagi, anak patung mainan yang dikenali sebagai Magic Mixes dahulunya sangat popular di TikTok. Oleh itu, dia juga mula terpengaruh untuk membeli patung tersebut dengan harga RM450. Ceritanya bermula sewaktu dia sedang bermain game. Bermulalah kejadian seram mengenai patung Mixi berwarna pink yang ketika itu terletak elok di sebelahnya yang tiba-tiba menyala dan gelak dengan sendirinya. Okay, so bila aku tengah kusyuk-kusyuk duk main game apa semua, tiba-tiba binatang ni berbunyi secara tiba-tiba. Dalam kau tengah perang-perang, lepas tu benda tu pula berbunyi, aku kan duk main-main game, aku terus macam... Walhal menurutnya dia telah menekan button turn off yang terdapat di bahagian belakang badan patung itu. Menurutnya lagi, apa yang lagi menyeramkan adalah butang yang dia sudah tutup itu memang kelihatan tidak terusik sebaik saja sekali lagi telah diperiksa. Nombor 3. Patung Kaktus. Menerusi video TikTok Bulletin.hantu, seseorang yang dikenali sebagai Zura telah menceritakan pengalaman kisah seram sewaktu dia diganggu oleh patung pokok kaktus yang terdapat di rumah abangnya sehingga meraih seramai 1.8 juta penonton di TikTok. Pokok kaktus tersebut boleh bercakap dan menari yang menyebabkan ramai orang tertarik untuk membelinya. Difahamkan pada hari kejadian, Zura berada di rumah abangnya dan pada malam itu dia turun ke bawah untuk mengambil air. Namun ketika dia ingin menaiki tangga semula, dia tiba-tiba terkejut apabila mendengar bunyi yang aneh di ruang tamu. Masa saya nak naik tu, saya dengar something yang macam Macam mana? Macam mana Zura? macam tak tahulah, dia bunyi dia macam macam tu. Oh.
Kemudian dia turun semula untuk memastikan dari mana datangnya bunyi tersebut dan menurutnya dia jarang menonton televisyen di rumah abangnya, jadi dia tidak perasan kewujudan patung pokok kaktus yang diletakkan di sebelah televisyen ketika itu. Dia juga menyangkakan bunyi tersebut datang daripada kucing abangnya. Namun apabila dia sampai di ruangan tersebut, tiada sesiapa di sana. Setelah itu, ketika dia menaiki tangga semula, tiba-tiba dia melihat patung pokok kaktus tersebut bergerak seolah-olah sedang menari sambil mengeluarkan bunyi yang sangat kuat seperti radio rosak dan menyala dengan sendirinya. Masa dekat tangga ni, saya nampak benda tu bergerak, kaktus tu menari-nari. Uish. Sekali dengan bunyinya. Sekali dengan bunyi. Memandangkan patung kaktus tersebut hanya boleh meniru suara yang dimainkan, dia berasa sangat hairan kerana tiada sebarang bunyi yang dihasilkan ketika itu kerana televisyen sudah dimatikan. Oleh itu, dia memberanikan diri untuk turun ke bawah bagi melihat bagaimana patung itu berfungsi, dan sebaik sahaja dia mendekati patung kaktus tersebut, ia tiba-tiba berhenti dengan sendirinya. Dia kemudian naik semula ke atas dan tiada kejadian pelik yang berlaku selepas itu. Namun pada keesokan harinya, dia menceritakan kejadian malam tadi kepada kakak iparnya. Namun dia berasa amat terkejut sebaik sahaja kakak iparnya memberitahu bahawa patung kaktus itu tidak mempunyai bateri. Benda mana? Itulah pokok kaktus tu. Dia cakap, serius lah dik? Dia cakap macam tu. Pokok kaktus tu mana ada bateri? Uish. Benda tu kena ada bateri. Difahamkan lagi, menurut kakak iparnya, dia buang bateri di dalam pokok kaktus tersebut kerana pernah juga berlaku kejadian seram yang sama, iaitu di mana pada waktu malam, tiba-tiba kedengaran suara patung kaktus itu bunyi dengan sendirinya dari aras bawah ruang tamu. Nombor 2. Teddy bear dibakar ustaz. Menurut video TikTok Aiman Nasir, dia telah menceritakan pengalaman seram yang dialami oleh seorang ustaz perawat perubatan di mana dia telah membakar sebuah teddy bear yang dipercayai diduduki oleh makhluk halus, dan video itu telah viral sehingga 650,000 likes di TikTok. Ceritanya bermula pada suatu hari, dia telah menerima satu panggilan kecemasan daripada seorang pesakit yang telah dia rawat sebelum ini, dan pesakit memaklumkan bahawa kakaknya telah kerasukan. Ustaz tersebut menerima satu mesej rawatan kecemasan di mana seorang wanita berusia hujung 20-an sedang kerasukan di rumahnya. Seperti biasa, sebelum pergi ke rumah pesakit, dia akan mengajukan beberapa soalan untuk membuat persediaan awal, dan dia juga telah dimaklumkan bahawa pesakit tersebut tidak dapat bergerak kerana kaki dan tangannya kaku. Sepanjang perjalanan ke rumah pesakit, dia merasakan seolah-olah ada sesuatu yang aneh di dalam rumah tersebut. Setibanya di sana, keadaan rumah kelihatan tenang, namun pesakit yang dikatakan kerasukan berada di dalam bilik. Pesakit wanita itu kemudian turun dari katil dalam keadaan separuh sedar untuk menemuinya, dan dia segera meminta pesakit tersebut menghadap kiblat untuk memulakan bacaan ruqyah. Namun sewaktu dia ingin memulakan rawatan, tiba-tiba wanita itu menjerit dengan kuat sambil berkata, "Kenapa kau datang ke tempat aku? Aku nak dia mati." Baru je ustaz tu dia nak start baca surah Al-Fatihah, pesakit tu ataupun perempuan tu dia terus menjerit kuat gila dan dia cakap, "Kenapa kau datang kat tempat aku? Aku nak dia mati." Dia pun menjawab, "Di mana tempat kamu?" Selepas beberapa minit, dia bersama adik pesakit yang dikenali sebagai Ahmad masuk ke dalam bilik pesakit, dan di situ dia ternampak sebuah patung besar yang diletakkan di atas katil, dan dia menarik patung itu turun dari katil. Namun tiba-tiba pesakit bersuara meminta ustaz agar tidak mengapa-apakan patung tersebut kerana menurutnya itulah tempat dia duduk dan berkawan dengan patung itu. Serta-merta pesakit tu dia merayu, jangan apa-apakan benda tu, sebab dia cakap dekat dalam teddy bear tu lah aku duduk. Dia cakap dia berkawan dengan teddy bear tersebut. Namun sebaik sahaja ruqyah telah dibacakan, pesakit kembali pulih. Selepas selesai, dia meminta izin kepada keluarga pesakit untuk membakar anak patung tersebut. Dia juga telah dimaklumkan oleh pesakit bahawa pesakit sangat sayang dan selalu meluahkan perasaan kepada patung itu. Pesakit itu juga memaklumkan bahawa dia seperti merasakan seolah patung tersebut hidup. Nombor 1. Francis Xavier Han di Melaka.
Menerusi video TikTok Kak Dia Korang Kejap, dia telah menceritakan kisah seram mengenai sebuah patung misteri tanpa tangan yang terletak di Eva Mosa, Melaka. Sehingga video itu viral sehingga 1.1 juta penonton di TikTok. Yang kat belakang ni merupakan Eva Mosa di negeri Melaka. Tapi korang tahu tak, dekat sini wujudnya satu patung misteri tanpa tangan. Dan aku rasa masih ada lagi orang Melaka tak tahu pasal kewujudan patung ni. Di Eva Mosa terdapat sebuah gereja tertua di Asia Tenggara dikenali sebagai Gereja Saint Paul. Berdekatan gereja tersebut terdapat patung tanpa tangan yang dicipta oleh Saint Francis Xavier, iaitu salah seorang daripada 7 ahli agama Kristian pertama di dunia. Pada tahun 1545, Francis Xavier sering mengembara untuk menyebarkan ajaran Kristian termasuk ke Melaka. Ketika dalam perjalanan ke China, dia jatuh sakit di atas kapal dan berpesan kepada kapten untuk menghantar mayatnya ke Goa, India jika dia meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, mayatnya dimasukkan ke dalam keranda dan dibawa ke Melaka sebelum dihantar ke Goa. Namun apabila kerandanya dibuka di Melaka, mayatnya masih kelihatan segar seperti sedang tidur. Sampai je ke negeri Melaka, bila pihak gereja buka je keranda, mayat Francis Xavier ni masih lagi segar seperti seorang yang sedang tidur. Mayat Francis Xavier disemadikan di kawasan Eva Mosa selama 8 bulan sementara menunggu angin monsun reda. Selepas itu, mayatnya dihantar ke Goa, India seperti yang dipintanya, dan kota keranda dipercayai dibuka setiap 10 tahun untuk memastikan mayatnya masih segar. Pada tahun 1614, gereja di Rom meminta tangan mayatnya dipotong kerana tangannya telah menyucikan lebih 100,000 orang, dan kini tangan Francis Xavier masih disimpan di Rom. Kemudian pada tahun 1952, patung Francis Xavier dibina di Eva Mosa, Melaka. Namun pada petang hari yang sama, tangan patung tersebut disambar petir menyebabkan ia patah secara misteri. Kejadian tersebut telah menyebabkan ramai yang menganggapnya ajaib kerana realitinya dia memang tidak mempunyai sebelah tangan kerana telah dihantar ke Rom atas kehebatannya. Itu sahaja video pada hari ini. Antara kelima-lima kisah seram ini, yang manakah paling menakutkan dan berikan sebab-sebabnya? Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway 2.